Kita baca dulu soalan. Question 2. Draw in first angle projections for figure 1. Given front view form A. Draw side view and plan view. Draw the various conventional representations in graphic productions of constructions line, garisan binaan, drawing line, cutting plane. Untuk soalan ni tiada. Hidden lines ada, center line, break line and dimensions. Okay. Untuk soalan ini, pandangan A dia from left. A adalah front. Okay. Kita kena kira dulu dan kita kena draft dulu sebelum kita buat lukisan di kertas, sebelum kita buat lukisan yang sebenar. Ini adalah hasil yang dijangka. So, kita akan buat first angles. Kalau first angle, dia punya sudut 45 darjah adalah di bahagian bawah. Sama ada di sini atau di sini. Kalau dia view from left, di sinilah. Kalau view dia front view from right, segi sudut 45 will be here. So, kita akan label front view, top view and right view. Untuk top view ini, dia tengok daripada atas. Okay. Di manakah permukaan atas? Kalau ini adalah kita punya drawing yang dibagi, kamu kena carilah berapakah panjang dan lebarnya. So dibagi sini 100, kalau sini 30 tambah 70. Okay, boleh tengok daripada sini 30 tambah 70, 100 juga. So untuk sini adalah 10 darab 10. Siapa yang print out daripada kertas A3, dia kena buat scale. Kalau tengok 10 darab 10, ini tidak akan muat dalam kertas yang anda print. That's why saya cakap kena jangka dulu. Kalau tak muat, kita kena kira untuk scale lah. Untuk scale ini, kita boleh besar ataupun kecilkan. Kalau sekarang kita punya top view adalah 10 cm, 10 cm. Okay. So, kamu kena jangka kalau kamu buat kertas ni. Sebab kalau buat daripada kertas lukisan yang kosong, kamu kena estimate lah berapakah tempat untuk anda tulis. Sini berapa. Dan atas ni sebab tiada soalan, mungkin anda boleh buat full scale. Kena kira lah. Okay. Kalau 10 darab 10, nak kecilkan separuh. Maksudnya nak buat sini 5 cm, 5 cm seperti jawapan yang saya tulis ini. Sini 5 dengan 5. Kamu kena bahagi 2 kan? So, kalau 1 bahagi 2, berapa? 1 bahagi 2, 0.5. Kalau tulis secara nisbah, dia adalah 1 nisbah 2. Okey. 1 nisbah 2. 1 bahagi 2, 1 nisbah 2. 10 bahagi 2. Okey. Kalau tengok, sini adalah front view. Sini adalah top view. Sebelah atas dia will be front view. Berapakah ukuran front view? Kalau ikutkan lebar dia 100. Ketinggian dia kita akan tengok daripada soalan 100 juga. So dia akan 10 dengan 10 lagi. Untuk jarak sini semuanya kena samalah. Kalau kamu rasa nak kecilkan boleh guna 5 mm. Kalau ikut saya guna 10 1 cm. So kita boleh kira. Contohnya inilah kertas lukisan kita. Okey, kita boleh kira adakah kita boleh buat full scale ataupun kita boleh buat untuk kena kecilkan scale-nya. Tadi kita dah kira kan, kalau ikutkan kita perlukan dalam 20 tambah 2 lagi will be 22. Adakah kita punya kertas ni cukup untuk buat 22? Kalau tengok daripada sini sampai sini 20. Okay. Macam ada lagi lah ruang. So, all is 25. 20 plus 5, 20. Is it 5? Sorry. 20 plus 7, 27. So, saya nak 22 saja. Kena estimate lah. 27. So, sini kena berapa? Sini kena berapa? Untuk tulis dan buat border. Kalau ikut border 10. 22 plus 10, 10, maksudnya 24, kamu ada 2 cm lagi untuk tulis nama.
Okey, tapi itu terlampau kecil lah. So mungkin cadangan saya kita buat yang ada scale. Okey. Okey, kita akan buat border dulu. So ukur 10 contohnya, dan kamu akan garis guna pensel. Dan di atas pun sama. Okay, sebelah tepi pun sama, 10. Okay, untuk ambil ukuran biasanya saya akan ambil 2. Lepas tu saya plot di 1. Untuk sebelah sini pun sama. Ikutkan ukuran, kita boleh ukur daripada ruangan yang kita boleh bekerja hampir 25. Okey, kalau ikut lukisan saya, ruangan yang kita boleh kerja almost 25. So kalau saya kecilkan, kalau ikut sini dia adalah 53, 53, 53 untuk muatkan benda ni. Saya akan kecilkan kepada 23, 23, 23. So ruangan dia 2, tulisan dia 3. Kemudian untuk sini 10, 10 saya akan kecilkan kepada 5, 5 lah. So ada barisan yang ditulis 1, 2, 3. So untuk baris yang last tu saya boleh lukis lah sebagai line hitam. Okey. Jadi sini untuk pembahagian, bahagikan ruang di atas pula lah. So kalau tengok sekarang will be 23. Kalau nak buat 10 pun muat juga, boleh juga buat 10. So 23, 22, 11. So saya boleh 24, 12, 11.5. Kalau 11.5, is it available? Okay, more than 10. Okay. Ukuran pembahagi ruang ini dia tidak ada yang tetap lah. So you can do your own. Contohnya sekarang ruang sini ada berapa? 45, 35. Stand to 45, we have 35. 17.5. This will be my middle line. Yang saya lukis dengan pen ini adalah garisan objek.
So, kalau ikutkan biasa, kalau kita guna pensel, garisan ini sebenarnya kena lukis kemudian. Okey? Sekarang saya akan ukur untuk pembahagi ruang dia. Ruangan ini mesti sama. Tak betul. So, tempat pensel kamu kena hati-hati walaupun kamu dah buat plotting. Then, so kalau boleh jangan guna tu buat garisan objek dulu, sebab agak sukar untuk kamu lukis lah sebenarnya. Boleh ukur balik untuk confirmkan dia betul-betul sama. Ini ada sengit. Sini garisan ni penting ah. You can make 2 dots to make sure. Okay. Bolehlah. Jadi kita akan buat lagi untuk bahagian sini. Okay, siap. So now we will do the 45 degree. Kita akan guna sec square yang ada 45. Okay, here. So kita boleh mula lukis. Sini adalah plan view 10. Sepatutnya kita kena guna yang inilah. Jangka lukis kalau nak yang tepat. Sepuluh kan? So here and here. Kena try tempat pensel dengan pembaris. Kadang-kadang dia akan ada ruang. Larat yang dibenarkan hanya adalah 1 mm. Okay? So kita kena ukur balik adakah dia 10. Kalau dengan jangka lukis usually dia akan lebih tepat lah. So sini 10. Untuk bahagian atas pula kita akan tarik saja garisan dia. So kamu boleh either buat siap macam saya akan buat ni dulu. Saya baru buat front view, ataupun kamu boleh start dari front view, sebab front view ukuran yang kena dibuat semula adalah ketinggian dia 10. Sini sepatutnya 10 juga. Boleh saja mark untuk rujukan. Garisan ni kena tarik bersambung. Okay. Tidak tepat. So untuk padam
Kalau guna pensel susah nak kontrol sebab pensel ada ketebalan. Kalau dia ada double line macam tadi kamu guna padam. So sini 10, horizontal 10. Horizontal kamu boleh buat lebih lah sebab nanti akan buat side view 10-10 juga daripada sebelah right. So untuk front view dengan top view, contohnya saya siapkan top view dulu. Top adalah permukaan sini dengan permukaan ini yang ada bulatan. So sini bagi tahu 30. Saya boleh ukur 30. Lepas tu kalau side view pun 100. Saya siapkan blok dulu lah. Untuk side view saya 100. Okay, saya boleh buat 2 point atau 1 point. Pensel ni nak letak di mana kamu kena try lah. Okay, this is what we have to check. Sepatutnya untuk yang ini saya tidak ukur. Saya kena buat daripada 45 ni naik ke atas. So maksudnya sini, then the 45 degree line. Okay, ada sengit sikit 45 saya. Kena double check sebab alat kadang-kadang T-square tu tak tepat. Now, sepatutnya dia cross. Kalau tak cross, something wrong lah. So dia sepatutnya cross lah. Okay. Sepatutnya sini naik atas cross. Okay, have to check. Kalau tak cross, maksudnya dia ada problem. Sebab after this, kita akan cross banyak jenis line lah. Contohnya, nanti saya siapkan satu-satu saya tunjuk. So, sini akan jadi front. Dia akan tengok begini. So, 30 sebenarnya di sini. Okay, kemudian 70. Kita akan ukur 30. Dan 30 tu boleh tarik sampai ke atas. Ini kegunaan pensel ni yang susah. So kalau kamu ada technical pencil yang lebih ada, contohnya guna yang inilah. Line dia tidak akan senang ada double line sebab kamu boleh terus kepada pembaris. Okay. So sini kita tarik. And then di sini kalau ikutkan soalan, R dia 20, sini 35. Okay. So untuk 35 separuh kita boleh ukur 70 kan. 70. So 3.5. Saya akan ambil daripada 1, 4.5. Okay. Tengah-tengah So 4.5, and then dia punya sini 100 should be 5 lah. So 1, 5 will be 6. Okay, untuk bulatan kamu akan kena buat satu cross sebab nanti dia akan kena ada pusat juga. Okay, sini jarak dia untuk jari R20 20. Pusat lah.
Okay, selesai. So untuk sini R20 lah. Sudah siap. Kita akan lukis untuk bahagian atas pula lah. Pindahkan jarak. Okey. So kalau kita ukur sepatutnya sini 40. Okey, tepatlah 4. Sebenarnya boleh hitamkan sudah untuk pandangan pelan. Selesai. So kita boleh hitamkan kalau nak lah. Sini. Untuk bulatan pula. I don't think I can use this pen, so okay. Siap. Untuk pandangan atas sini kan, sini 100. Kemudian dia bagi tahu kalau tengok garisan ni 10. Kemudian selepas tu 20. Kita akan ukur 10. After that 20. Okay. Make a line. Boleh buat panjang. Sepuluh, 20. Sini 10, selepas tu 20. Okey, kita boleh sudah lukis garisan untuk garisan objek pandangan di atas. Tapi kena tengok pada drawing lah. Maksudnya sini ada kaki kan. So sini adalah tepi. Bermula di bawah sampai atas 100. So sini adalah garisan tengah, center line. Sebab 2 selang center line punya adalah long and then dot and then long. Okay, that will be the center line. Sini pun akan kita lukis lah. So cross dia, and then selepas cross kena ada selang. Untuk buat mark center line, saya tetapkan dia punya cross tu 2 mm. Selang.
Okay, so center mark. Jadi bila tengok daripada tepi, tengok yang 3D, sebenarnya dia di dalam. So kalau di dalam, line 2 ni yang melambangkan bulatan kena garisan putus-putus. So untuk garisan putus-putus, dia punya teorinya kena sama saiz. So kalau saya tetapkan 3, lepas tu selang 2, begitulah. Kena samalah. Okay, untuk garisan putus-putus. Sekarang kita move kepada sini. Kalau sini kita tengok, dia punya blok sudah keluar. Maksudnya bila kita pandang daripada sini, dia adalah garisan sini dengan yang atas dan bawah. So 1, 2, 3 bahagian sudah siap. Hanya yang tidak siap adalah bulatan lah. Kita akan tarik bulatan tu untuk, ataupun boleh siapkan dulu lah sini. Sebab yang ini semua full line kan, yang boleh nampak. Kalau nanti tarik bulatan, dia ada titik tengah, garisan center line dengan garisan putus-putus yang melambangkan bulatan. Okay. Tidak perlu padam garisan binaan, sebab itu ada markah. Jadi kita akan movekan center line ni di atas. So ini adalah center line. Kita akan lukis sama seperti sinilah. Okay. Next kita akan buat garisan untuk bulatan pula. Kena ukur balik, adakah dia 4 cm. Okey, tengok ngam-ngam 4 cm. Dan di sini kita akan buat garisan putus-putus. Di bawah ni tulis nama dan lain-lain lah. Untuk planning dimensions and text, kita kena tahu di mana kita nak tulis. Untuk first benda ni, dan kita akan buat semua dimensions yang ada di sini. So kalau kira dimensions daripada vertical, dia hanya ada 1 yang full, 2, 3, 4. Okay, untuk yang horizontal, kalau kira kita akan buat label untuk sini 30 dan sini 70. So untuk tidak kena pada, kita kena fikirkan di mana yang kita boleh lukis. So contohnya sini ada sikit ruang lagi, kita akan buatlah semua dimensions tu tidak boleh kena pada objek. Okay. Untuk sini kita akan ukur dulu. Dia dalam 7, so setengah-tengah lah. Kita akan buat garisan. Okay, sini 30, sini 70. Kita akan mark. Kemudian kita akan lukis lah garisan untuk yang hitam kan. Maksudnya 30, 70.
kita dah siap untuk yang horizontal. Sini 20, 35, 30, 70. So kita nak buat yang vertical. So verticalnya kita tinggal yang tadilah 1, 2, 3, 4. Sebab dua tadi dah ada kan. Cadangan saya vertical kita akan buat di bahagian sini lah. Okay, saya nak buat vertical di bahagian sini. Yang semua ada. Kamu boleh buat di mana-mana permukaan saja. Yang penting nanti dalam lukisan tu dia nampak seragam. Tulisan tu sama saiz. Okay. So saya akan ikut apa yang saya tetapkan di bahagian lain supaya dia samalah. Ni ruangan yang saya buat marking, and then tulisan saya buat dalam 3. Mark 1, 2, 3. So untuk tulis saya akan tulis di bahagian sini lah, in between here. So boleh tulis secara horizontal ataupun kamu nak buat vertical, nanti buatlah. Dia ada pelbagai cara tulis. Sekarang kita mula lukis. Untuk marking dia sekarang 100, then yang lain. Saya rasa saya akan buat 2 layers, satu kali, 1, and then another layer saya akan selang 10. Ayah. Di dalam ni saya nak tulis 100. Dan di luar sini akan ada marking yang 70. And 2010. Okay. Kemudian kita boleh lukis garisan. Bila saya tulis, saya guna pembaris sebab saya nak estimate di manakah titik tengah. Okay. Dan untuk 45 degree saya akan buat yang sama dengan sebelah sini. So siap. Tinggal the last one will be bulatan lah. So kalau bulatan, kita kena lukis juga lah di dalam bulatan. Contohnya kalau tidak pun kita akan gunakan 45 degree itu supaya dia nampak kemas. Kita akan buat di sini. Dan kita akan garis supaya dia keluar.
dan tulislah. Untuk tulisan tu okey. So siap, dan kita akan tulis di bahagian bawah lah. Nama bahagian bawah ni pun samalah. Semua saya agak-agak 3 mm lah tulisan saya. So kamu akan tulis juga.